Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita pada tengah hari ini mungkin membincangkan beberapa perkara dan sedikit daripada peringatan daripada urusan agama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia kerap kali untuk berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Bahkan kadang-kala orang bertanya kenapa Allah memberikan satu ujian sehingga kepada tahap manusia itu hampir berputus asa. Bahkan dalam banyak keadaan mereka menyalahkan Allah dan mereka tidak menerima apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu. Ia adalah satu perkara yang berbeza di antara satu kepada yang lain. Allah Ta'ala yufaddilu ba'dukum ba'da. Allah memberikan kelebihan antara seorang kepada yang lain. Namun Allah menerangkan isu ini di dalam Quran, dalam suratul An'am. Allah menyatakan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un." Allah kata, telah kami utuskan kepada umat-umat sebelum daripada kamu dan kami uji mereka bil ba'sa' wad dharra, dengan ujian dan juga cubaan. Ba'sa wad dharra. Untuk apa benda ini? Allah kata la'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu mempunyai jiwa di kalangan manusia yang tadarru', yang menyebabkan hati mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Oleh yang demikian, kadang-kadang kita bertanya, adakah Allah tidak boleh untuk melakukan sesuatu tindakan ataupun mentakdirkan untuk keseluruhan manusia tunduk dan patuh kepada Allah? Allah boleh buat semua itu. Namun kadang-kadang jiwa manusia apabila ia dipaksa ataupun ia berjalan di atas satu kehidupan yang biasa, merasai nikmat pada setiap masa, dia tidak mempunyai nilai sesuatu yang terkesan di dalam jiwa dia. Allah sebut di dalam surah Al-Infitar, Allah kata, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai insan, Allah tidak berbicara kepada manusia sahaja. Allah kata, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah yang menyebabkan engkau gharr? Dalam perbankan kita ada perkataan gharar dan sebagainya, berlaku penipuan dan benda yang tidak jelas. Apakah yang menyebabkan engkau tertipu sehingga engkau lari dan jauh daripada Tuhanmu? Kata mufassir, ayat ini walaupun padanya pertanyaan, dia dalam balaghah dia mempunyai sistem ataupun al-istifham li talab al-jawab, ataupun pertanyaan itu nak dapatkan jawapan ataupun bagaimana. Kata mufassir, pada ayat dia sendiri mempunyai jawapan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau lari dan jauh daripada Tuhanmu Al-Karim? Allah ketika bertanya kepada manusia tentang soalan ini yang menyebabkan mereka lari dan lupa kepada Allah, Allah tutup dengan nama Allah Al-Karim. Oleh kerana sifat Allah itu Al-Karim, manusia selalu melupakannya. Kerana sifat Allah itu Al-Karim menyebabkan kita biasa. Contoh, kalau kata kita masuk office lambat ataupun kita buat satu kesalahan, mungkin kita punya gaji dipotong ke, ataupun tak dapat itu ke, tak dapat, menyebabkan kita ingat. Tetapi setiap kali kadang-kadang kita melakukan maksiat, Allah tidak mengurangkan nikmat kita, Allah tidak mengurangkan oksigen kita. Oleh kerana selalu kita buat salah dan kita tahu yang Allah itu Karim, Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, menyebabkan selalu kita mengulangi kesilapan dan kesalahan.
Allah memberikan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan seorang muslim ini banyak perkara-perkara ibadah. Kadang-kala ada yang terpaksa kita melakukan perbuatan fizikal. Kita salat 5 waktu. Ada di antaranya yang menjadi kewajipan kita untuk mengeluarkan harta, membayar zakat. Ada yang terpaksa kita travel, mengeluarkan duit yang agak banyak untuk pergi kepada satu travel, iaitu haji dan umrah. Dan Allah juga menjadikan kepada manusia dan umat Islam itu kewajipan untuk dia berpuasa. Allah menjadikan puasa itu satu ibadah yang dikongsi bersama seperti mana salat. Yang mana kalau kata salat, seluruh manusia adalah wajib lah, maksudnya muslim itu wajib. Dan untuk orang mengeluarkan zakat, tidak semua. Orang menjalankan ataupun menunaikan haji, tak semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi tutup, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Tetapi bila sampai kepada puasa, ia tidak mempunyai maksud yang mana engkau kaya, engkau boleh puasa, kami miskin, kami tak boleh puasa. Tak. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Dalam hadis yang lain, Nabi kata as-siyamu junnatu minan nar, puasa itu adalah perisai di antara engkau kepada dan juga neraka. Dalam memberikan komen terhadap hadis ni, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan, kenapa kadangkala puasa ini menjadi begitu berbeza dengan amalan yang lain. Ketika Allah Ta'ala sebut, inna siyam innama amala kulli ibni adam lahu illa siyam fa innahu li, kata Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla hadis qudsi, sesungguhnya semua amalan Bani Adam itu untuk dia, melainkan puasa bagi aku, fa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan pahala secara khusus di akhirat kelak. Antara komen yang diberikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, kerana di antara puasa ini tidak membezakan antara orang yang berpuasa ataupun tidak. Kita berjalan dengan kawan kita, mungkin bukan Islam, kita jalan sebelah-sebelah, tak ada beza. Mungkin muka kita biru ke, muka kawan kita kuning ke, tak ada beza. Yang mana sama ada orang itu puasa ataupun tidak, di jalan bersebelahan, tidak ada ruang, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, untuk dia riak dan takabur. Kadang-kadang kita salat 2 rakaat, kita tak niat untuk riak takabur, kita buat, tiba-tiba kita perasan ada orang tengok kita salat, mula datang rasa riak dan takabur. Kadang-kadang kita berikan zakat, kita berikan sedekah, kita tidak mempunyai ruang, kita tidak mahu ataupun untuk jadi riak takabur, tiba-tiba orang nampak, kita terasa terdetik. Tetapi bagi puasa tidak. Dia berjalan ke, dia macam mana sekalipun, Allah Azza wa Jal tidak memberikan keadaan yang begitu jelas antara orang berpuasa dan juga tidak. Puasa yang hadir yang akan dalam lebih kurang dalam 2 minggu, kurang daripada 2 minggu lagi, adalah satu pesta ibadah. Kata Al-Mu'alla bin Fadl, salafus salih akan menunggu lebih kurang 6 bulan dan mereka akan berdoa kepada Allah untuk sampai ke dalam Ramadan. Antara doa mereka, kata Yahya ibn Kathir, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim liya Ramadan wa tasallim lahu mutaqabbala. Ya Allah, engkau sampaikanlah aku kepada Ramadan. Berapa ramai di kalangan kita, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang Allah tak rezekikan dia sampai kepada Ramadan. Umur tidak menjadilah ukuran sama ada dia mampu sampai ataupun tidak. Kadang-kadang kita sampai, Allah rezekikan mungkin 29 ataupun 30 masuk Ramadan, dan kita masuk dalam Ramadan. Dan tidaklah keseluruhan orang yang masuk ke dalam Ramadan itu tadi Allah benarkan, Allah berikan rezeki bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Tak. Masuk-masuk sakit. Kita yang mungkin dulu tak ada gastrik, jadi gastrik lah dan sebagainya, kita sakit. Yang mungkin kadang-kadang kita terpaksa kerana tuntutan kerja, tuntutan keluarga dan sebagainya, kita terpaksa bermusafir. Musafir pula kita takut, dan Allah Ta'ala memang benarkan untuk kita buka puasa.
Okey, maka apabila habis di sana sampai ke dalam Ramadan, dan para salaf doa kepada Allah supaya masuk ke dalam Ramadan kita diterima oleh Allah amalan dia. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan summa salakh falam yughfar lah. Nak jadi apa dengan satu orang yang apabila masuk ke dalam Ramadan dia tak mendapat keampunan Allah? Tuan-tuan, hadis yang menyebutkan tentang Ramadan banyak. Antara hadis yang dalam riwayat yang banyak, antaranya disebutkan idza dakhala Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk ke dalam Ramadan dibuka pintu syurga. Dalam riwayat Muslim futihat abwabur rahmah, fi riwayatin ukhra futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat. Wa ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan juga dibelenggu syaitan-syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Ramadan dan kita sebagai muslim untuk menghadapi satu keadaan di mana amalan ibadah yang Allah fardukan dia ada dua part yang penting. Dua part yang penting. Yang pertama, bagaimana kita melihat motivasi yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan. Itu yang pertama. Okey, itu yang pertama. Kedua-duanya memerlukan kepada penelitian. Bukan semua perkara yang disebutkan yang dianggap sebagai teks agama dalam Ramadan itu sahih. Yang itu yang pertama. Pertama, motivasi kepada orang untuk melakukan ibadah puasa penting. Yang kedua, untuk memastikan riwayat-riwayat yang sahih berdasarkan amalan. Kita juga diminta supaya ada semangat untuk salat, ada semangat untuk tarawih. Al-Imam Nawawi menyebutkan bahawa dalam Riyadhus Salihin, antara pandangan dia menyatakan bahawa di dalam Ramadan dipanggil tarawih, di luar daripada Ramadan dipanggil sebagai tahajud. Dipanggil dengan tahajud. Okey. Maka apabila kita nak kata suruh orang salat tarawih, yang penting bagi kita adalah untuk stick dengan kelebihan-kelebihan tarawih. Namun tidaklah sampai untuk meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Sebagai contoh, malam ni kelebihan tarawih pahala Nabi Allah Musa, malam besok pahala Nabi Allah Ibrahim, malam ketiga lawan semua para nabi dan rasul, malam keempat kita kalahkan semua nabi. Ini di antara mubalaghat wal mujazafa fi riwayatil ahadis. Okey, dia melampau dalam memberikan. Kadang-kadang ada benda yang sahih, tapi dalam bab ni dia dhaif. Dia tidak sahih. Dan yang kedua, antara riwayat yang disebutkan oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Majah dan sebagainya, padanya Ibn Abi Hatim Ar-Razi menyatakan hadis itu padanya ataupun hadis itu bersifat mungkar. Yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, yang akhirnya adalah itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Di kalangan nuqad, pengkritik hadis menyatakan hadis ini mungkar. Hadis mungkar bukan disebutkan dalam mustalah ilmu hadis. Apabila dikatakan mungkar, bukan maksudnya dia mungkar macam amar ma'ruf nahi mungkar, tak. Okey. Hadis mungkar apabila satu riwayat yang dhaif berselisihan dengan riwayat yang sahih. Okey. Ada juga hadis yang syaz apabila riwayat yang dhaif, riwayat yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, okey, berselisihan dengan rawi yang awthaq minhu. Okey, hadis ini mungkar, bermaksud terlalu lemah. Okey, sebab Nabi SAW juga dalam riwayat yang lain menyatakan keseluruhan daripada Ramadan itu keampunan, rahmat dan pelepasan daripada api neraka. Bukan dipisahkan kepada tiga fasa itu tadi. Oleh yang demikian, daripada benda ini perlu pastikan ia sahih. Orang tanya, kenapa nak kalut sangat benda ni? Nak pastikan, kan benda ini baik. Tuan-tuan, dalam agama riwayat hadis dia bukan style Robin Hood. Benda baik kita kata tak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam muqaddimah Sahih Muslim, hadis yang kelima, kata guru kami bahawa ia adalah satu-satunya hadis yang mutawatir. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
siapa yang berdusta di atas namaku, kata Nabi, siap tempat duduknya dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tipu atas nama aku tak sama macam tipu atas nama orang lain. Siapa tipu atas nama aku, berdusta atas nama aku, siap tempat duduknya dalam neraka. Oleh yang demikian, ada sudah terlalu banyak hadis yang menyebutkan tentang, hadis yang sahih menyebutkan tentang kelebihan puasa, kelebihan Ramadan. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari meletakkan, dia berbeza mengikut pencetakan. Antaranya Sahih Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang ketiga, kitab yang ke-30. Dalam Kitabus Siyam, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebanyak 116 hadis berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Okey. Tuan-tuan nak cari tentang kelebihan Ramadan, tuan-tuan akan jumpa. Tuan-tuan nak cari berkaitan dengan hukum hakam Ramadan, tuan-tuan akan jumpa. Sebab tu dalam bab yang kedua, yang pertama tadi berkaitan dengan motivasi tentang Ramadan. Kita bangkit untuk kita ketika contoh kita nak menggosok gigi sebagai contoh. Nabi sebut motivasi ada, hukum hakam tentang Ramadan, mana nak cari? Kadang-kadang kita payah, kita mungkin nak cari satu buku yang khas, buku yang khas untuk menceritakan tentang hukum hakam. Kadang-kadang yang menulis pun tidak berapa cekap dalam fiqh dan juga dalam periwayatan hadis, maka dia silap dalam kod hadis. Kadang-kadang benda yang sudah ada, contoh Sahih Al-Imam Al-Bukhari saya sebutkan tadi, bukan sahaja kita perlu beli, kita Google, kita jumpa. Tuan-tuan akan jumpa hadis-hadis dan juga hukum hakam berkaitan dengan puasa. Okey? Go through hadis Sahih Bukhari dalam Kitabus Siyam, kita akan jumpa contoh bila nak berhenti makan. Okey, bila nak berhenti makan, Allah sebut dalam suratul Baqarah, Allah kata hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga kamu jelas antara benang putih dengan benang hitam. Okey, adakah kita nak ambil secara literal? Adi bin Hatim, sahabat Nabi daripada Yahudi, yang beragama Yahudi, pembesar Yahudi, bila dia masuk Islam, dia kata dalam hadis Bukhari, aku pada waktu malam aku letakkan benang putih benang hitam bawah bantal aku. Jadi bila nak bangkit, bila tiba-tiba waktu mungkin pukul 3, pukul 4, dia keluarkan tengok. Kita, tuan-tuan, dia bukan macam kita ada tidur, ada lampu tidur, boleh nampak. Saya ingat sampai pukul 7, 7.30 pun tak nampak kalau dalam rumah. Pulun makan lagi. Jadi besok pagi asbaha, kata dia, aku bangkit pada waktu pagi dan juga aku berjumpa dengan Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi, Nabi kata yang dikatakan benang putih dan benang hitam itu adalah kegelapan malam dan kecerahan subuh siang itu tadi. Dan kita tanya, Ustaz, bila nak mula ni? Ada orang kata macam ni, orang kata macam tu. Ada pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang menyatakan bahawa pada waktu imsak kita berhenti makan. Itu sebagai mungkin satu border untuk kita berhati-hati mungkin. Tetapi kebanyakan daripada kita menganggap bahawa waktu imsak itu adalah waktu untuk tak boleh makan. Betul? Imsak dalam bahasa Arab bermaksud tahan. Seperti mana yang Allah gunakan dalam surah Maryam ayat 28, Allah menyatakan perkataan Maryam. Dia kata dia menahan mulut dia daripada bercakap. Perkataan saum bermaksud imsak, maksud dia tahan. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabus Siyam, kita akan jumpa dengan dalam hadis yang ke-7 tidak silap saya, di mana Aisyah menyatakan inna Bilalan yu'adzin bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi Maktum. Sebab tu kalau kita dah dapat pada raw material, kita faham hadis tersebut, kita nak kata apa? Kata Aisyah, inna Bilalan yu'adzin bil-lail, sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam. Sebab kalau kita tengok antara, kalau kita pergi umrah dan juga pergi haji, antara lebih kurang 45 minit akan ada azan sebelum waktu subuh. Nanti waktu betul-betul subuh, azan lagi yang kedua. Itu merupakan sunnah, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita ni, dia suka pergi kepada satu amalan yang tidak ditunjuk oleh Nabi berbanding apa yang Nabi tunjuk. Kecoh satu masa, ada orang buat laporan bahawa dia baca tarhim waktu subuh. Dia angkat suara. Dia buka, kadang-kadang dia buka bacaan Quran lah dan sebagainya. Tuan-tuan,
Antara pandangan ulama, antara Ibn Taymiyah rahimahullah di zaman dia dan juga sebelum daripada Ibnul Jauzi, menyatakan ini tindakan diletakkan antara talbis iblis. Ia bukan dalam ajaran Islam. Ada orang anggap benda itu agama, dia rasa di Islam. Sebab itu agama itu terikat dengan dua teks, iaitu Quran dan juga sunnah. Bila orang kata, no, ini Islam ajar. Okay, wait. You kata bahawa ia perlukan kita kembalilah pada Quran dan sunnah. Tapi bila kita kata, di mana teks agama membenarkan you buat tarhim? Contoh, sebab kita sebut tentang hadis dua ni, ada dua azan. Kita buat, kita tahu, kita bacalah kadang zikir dan sebagainya. Tuan-tuan, orang itu belum masuk subuh lagi, tak wajib bagi dia bangkit. Kita ganggu orang tidur. Kata Syekh Salih Ibn Utsaimin rahimahullah, haram buat benda ni. Ada budak kecil masih tidur, orang yang masih tidur, dia kata aku nak bangkit waktu subuh, boleh lah. Kita tak boleh untuk ganggu orang tidur sesuka hati kita waktu malam, walaupun dengan bacaan Quran. Sebab tu azan, Bilal azan, Nabi kata kulu washrabu, makan dan minum sehingga kamu mendengar azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Termasuk Abdullah ibn Ummi Maktum di azan pada waktu maksudnya salat subuh. Maka apabila begitu, kita tengok Nabi SAW menyatakan bahawa mulanya haram makan waktu subuh. Bahkan tuan-tuan, saya ingat semua daripada kita ketika kita sekolah rendah agama, kita belajar tentang ta'rifan puasa apa? Menahan makan dan minum bermula daripada terbit fajar, bukan bermula daripada waktu imsak. Kita dah terjemahkan. Sebab tu kaedah usul fiqh, kalau kata dia nak letakkan ta'rifan itu, dia mesti ada yang dinamakan al-jami' al-mani'. Dia mesti menyeluruh dan dia halang perkara yang lain masuk ke dalamnya. Bermaksud ia mesti bermula daripada waktu subuh. Bahkan dalam riwayat yang makbul yang lain, Nabi SAW kata, siapa yang dia tengah nak mula puasa, makan sahur ni, tangan kita mungkin malam tadi layan bola, ingat nak tunggu sampai subuh, terlelap 4.30, tiba-tiba bangkit 5.30, masuk subuh 5.45 sebagai contoh. Bangkit, kelang kabut, ambil apa yang ada, tiba-tiba tengah pegang minum, nak minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. So dah buat macam mana? Mulut masih mengunyah. Nabi SAW kata, falyaqdi hajatah, maka dia sempurnakan hajat dia. Bermaksud yang di tangan tu habiskan. Dia kata, dia buat gaya lawyer buruk. Dia kata, jadi ustaz, kalau macam tu hadis kata saya makan dengan dua-dua belah tangan. Okey, yang ni minum, yang ni makan. Jadi tiba-tiba azan, jadi dua-dua boleh. Nabi kata yang kat tangan tu habiskan. Bermaksud Nabi sendiri meletakkan bahawa sampai kepada subuh tidak diharamkan untuk makan. Dan di dalam agama ni, kalau kita lihat, ia adalah satu syariat yang diturunkan kepada hamba, bukan untuk maslahatul Rabb, tetapi untuk maslahatul ibad. Untuk kebaikan hamba diturunkan agama ini. Sebab tu Allah kata, selepas Allah meletakkan ayat-ayat kewajipan itu dan ini, Allah kata, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mahukan daripada kamu itu kemudahan, Allah tak mahu daripada kamu itu kesusahan. Sebab itu kalau kita tengok dulu masa saya di UK, ada Olympic London. Jadi bila ada satu orang peserta lumba basikal siang, dan time Ramadan, Olympic London, mungkin TV shoot pada ada tengah dia minum waktu siang. Dia kata macam-macam kat dia. Dia kata macam mana atlet pergi ke sana buka puasa dan sebagainya. Tuan-tuan, untuk orang yang bermusafir, Allah benarkan untuk dia buka puasa. Allah kata, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit dan berada ala safar, Allah tak kata ayyakuna musafiran, untuk dia itu musafir, ataupun meletakkan syarat bahawa dia meletakkan syarat dia mesti susah. Dah, Allah kata ala safar. Once dia berada di dalam permusafiran, dia travel, Allah berikan kemudahan ini. Okey? Bukan kata, oi, naik flight elok-elok sampai sana tiba-tiba nak buka puasa. Tak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dengan sanad yang sahih, kata Jabir, kami keluar daripada Madinah
Nabi keluar pada Madinah untuk ke Fathu Makkah. Nabi gerak daripada Madinah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Okey. Sehingga Nabi sampai kepada Qurra' al-Ghanim. Satu tempat, Qurra' al-Ghanim. Orang jumpa dengan Nabi, orang kata, "Ya Rasulullah, orang telah pun susah ni waktu asar time tu. Nah, hampir waktu asar, orang telah pun letih sebab puasa ni." Lepas daripada asar, Nabi minta air, Nabi minum dan semua orang buka puasa. Sebab tu pun saya tak setuju kalau setengah daripada ustaz dia kata, "Ni tuan-tuan, apa ni? Nampak Ramadan ni lemah, mengantuk dan sebagainya." Tuan-tuan, mustahil lah puasa tiba-tiba jadi cergas lagi, menipu. Orang tak minum, tak makan 4-5 jam, tiba-tiba kata cergas. Tengok para sahabat berperang ketika bulan Ramadan, perang Badar. Tuan-tuan, tak majoriti pun, sekurang-kurangnya half daripada para sahabat ketika perang Badar buka puasa. Mana riwayat kata para sahabat semua berpuasa? Tak. Sehingga kan dalam satu ekspedisi bersama dengan Nabi, kata Abdullah bin Rawahah, dalam ekspedisi peperangan tu, sahabat lain kata, aku nampak Abdullah bin Rawahah dengan Nabi sahaja yang puasa, yang lain tak puasa. Sebab itu kata Jabir juga, kami ketika Ramadan, ketika Ramadan kami bermusafir, yang puasa tak kutuk yang buka puasa, yang buka puasa tak kutuk pada yang puasa. Maka ketika Ramadan, tiba-tiba kita dihantar untuk travel keluar daripada tempat kita, ataupun keluar daripada jarak, daripada tempat mastautin kita, bermukim kita, jarak yang mana membolehkan kita jamak dan qasar. Okey, kita buka puasa. Tak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan, bahkan ia dibenarkan oleh agama. Bahkan fuqaha bincang, sebagai contoh, kadang-kadang perbincangan dia perlu menjadi lebih terkehadapan. Kadang orang kita, dia bila sampai pada bab agama, dia tak mau terbuka. Ni dalam perbankan, dia banyak gunakan hailah, lari sana sini, ubah daripada akad dan sebagainya, kita tahu. Alhamdulillah, ia dibenarkan oleh syarak pada setengah, mungkin daripada ahnaf dan sebagainya. Cuma dalam ibadah, kadang-kadang kita rasakan bahawa kalaulah ibadah yang kita buat itu susah, bermaksud dia jadi pahala banyak. Okey? Setengah tu bila nak buka puasa, dia rasa kalau azan Allahu Akbar maghrib, dia kata kita minum lah, bukalah puasa. Dia kata, "Saklah, pemalas sangat, tunggulah habis azan." Tak. Nabi kata, "La yazalun nas ala khair man ajjal al-fitr, ma ajjal al-fitr." Manusia itu akan akan kekal dalam kebaikan selama mana dia mempercepatkan buka puasa. Bukan masuk 7.30 makan pukul 7, dah. Tapi bila once azan, mulakan terus makan. Bukan tunggu sampai habis, dah. Nabi tak ajar begitu. Agama ini nilai dia mudah. Sebab tu Aisyah menyatakan, "Ma khuyira Rasul sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtar aisaruhuma illam yakun ithman." Malam yakun ithman. Nabi takkan pilih antara dua pandangan melainkan yang paling mudah selama mana tidak berdosa. Sebagai contoh dalam urusan orang perempuan, apabila menyusu dan juga mengandung, dia mengandung dan dia menyusukan anak, dia ada bezakan. Ini pandangan yang masyhur dalam mazhab dalam Hanabilah dan juga Syafi'i. Dia menyatakan perempuan yang mengandung, apabila dia mengandung, dia takutkan diri dia sahaja, dia hanya perlu qada. Kalau kata dia takut pada diri dia dan juga kandungan dia ataupun anak yang disusukannya, dia kena buat 2 kali, betul? Dia kena bayar fidyah dan juga dia kena qada. Fuqaha terbahagi kepada 3. Antaranya Ibn Umar dan Ibn Abbas menyatakan bahawa berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang tak mampu, maka dia hanya bayar fidyah, bagi makan kepada orang yang miskin. Maka bagi ibu yang sama ada dia takutkan diri dia ataupun takutkan kandungan dia, dia hanya perlu bayar fidyah. Bagi Abu Thawr dan juga mazhab Hanafi menyatakan bahawa dia hanya perlu ganti berdasar ayat wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit, dia menganggap keadaan tersebut bagi ibu tadi adalah sakit, maka dia hanya gantikan saja, ataupun pada pandang Ibn Abbas dan Ibn Umar dia hanya bayar fidyah. Tapi digabungkan pada pandangan Hambali dan juga Syafi'i. Bagi saya menganggap pandangan yang kuat hanyalah pada pandangan yang 1 dan 2. Pandangan pertama dan pandangan kedua. Sebab
Orang perempuan boleh pilih. Saya kata ini negara demokrasi, tuan-tuan boleh pilih. Okey? Antara pertama dan kedua. Bukan kata ustaz kita dah amal lama dan dia takkan nak ubah. Tuan-tuan, yang kita belajar itu mudah. Mungkinlah untuk tingkatan untuk kita darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, kita perlu upgrade benda ni. Saya bagi satu logik pada tuan-tuan. Kalau contoh saya sampai 15 Ramadan saya tak mau puasa. Pasal apa? Pemalas. So letih hari ni tak mau puasa. Okey? Tak sempat malam tadi nak bersahur, nak bersuhur. Okey? Tak sempat nak makan. Jadi malam-malam bangkit, Sabtu malam tadi layan bola. Bangkit tak sempat nak bangkit subuh dan semua kali. Okey, tiba-tiba hari ni aku tak nak puasa. Apa yang saya perlu buat lepas daripada Ramadan? Saya perlu ganti. Betul? Saya perlu ganti saja. Orang lelaki yang tinggal dia hanya perlu ganti. Dia perlu bayar fidyah ataupun tidak? Tak perlu, dia hanya perlu ganti. Di mana logiknya apabila satu orang perempuan yang mengandung dan juga menyusukan anak, okey, kerana takutkan diri dia dan juga kandungan dia, yang merupakan fitrah seorang ibu, bahkan wajib bagi ibu tersebut menyusukan anaknya dan wajib bagi ayahnya untuk menyediakan keadaan yang baik bagi isteri tersebut, bagi ibu tersebut untuk dia menyusukan anak, tiba-tiba dia kena buat double. Sedangkan saya buat dosa, saya hanya perlu buat satu. Kenapa ibu yang melakukan ataupun memenuhi tanggungjawab fitrah seorang ibu, dia kena buat double? Di situ antara kritikan fuqaha moden. Contoh juga dalam mazhab Syafi'i menyatakan kalau satu orang kita buat motor balik rumah patah tangan. Untuk hanya kita boleh tayamum selepas simen tu, kita kena buat apa? Sampai hospital kena wuduk dulu. Lepas tu dia simen. Lepas simen kena wuduk balik, kena tayamum balik. Lepas daripada tu boleh sapu saja. Kita yang sihat walafiat sekarang, tadi pergi wuduk berapa kali? Sekali, betul? Takkan orang yang sakit tiba-tiba 3 kali? Mana rukhsah agama tentukan? Perkara yang sama, the same case goes to untuk ibu mengandung dan juga ibu menyusukan anak. Maka kedua sudut ini perlu dilihat daripada satu gaya perbahasan yang baru, di mana motivasi yang perlu kita sebutkan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, amalan itu perlu berdasarkan dalil juga. Sebab dalam pandangan ketika dia gabungkan ayat tadi, kita tak nampak lokus standard terhadap benda yang dia boleh gabungkan. Okey? Dan banyak perkara lain isu. Kadang-kadang bukan orang kadang-kadang ustaz tolak mazhab Syafi'i, ustaz hebat sangat ke daripada Imam Syafi'i? Kan? Kalau orang kata tak pegang pandangan Syafi'i, saya mazhab Syafi'i. Okey? Tapi kadang-kadang kita belajar, kita menilai pandangan tersebut, kita kata pandangan ini lemah. Kata bila ustaz hebat sangat pada Syafi'i. Saya nak tanya, kita yang pegang Syafi'i kita hebat sangat sampai kita tolak lagi 3 mazhab tu? Nak guna buah tu selesai. Okey, kita Syafi'i, kita tahu yang paling senior antara 4 mazhab yang popular tu Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijrah, Imam Malik yang datang selepas daripada tu yang meninggal pada 197 Hijrah, kemudian datang Al-Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijrah, kemudian baru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang ketiga baru Syafi'i. Kalau nak main kata kau lebih pandai ke daripada Syafi'i? Kenapa siapa tak bermazhab Hanafi? Dia lebih senior. Kenapa tak mazhab Malik guru kepada Syafi'i? Syafi'i kata dia berkhatam berapa kali dengan Malik Muwatta. Oleh yang demikian, bukan kita main dia senior, dia junior, dak. Kita menilai fakta daripada apa yang dipersembahkan kepada kita. Dan perkara ini biasa, Islam satu-satunya agama yang mana bila dia hidup sepanjang zaman isu agama. Kristian, Yahudi habis. Tak ada perbincangan. Tuan-tuan pergi ke gereja, banyak agiatan dan sebagainya, kita tengok dia boleh datang, dia cerita pasal Jesus, dia pasal apa, itu saja. Bila cakap tentang technicality terhadap agama dia stuck, dia jam. Tapi Islam satu agama yang sentiasa berjalan di atas bibir manusia membincangkan tentang Islam. Isunya macam mana kita deal dengan ikhtilaf, benda-benda khilaf. Itu lah. Okey. Kadang-kadang kita ni nak deal dengan manusia, nak deal dengan isu-isu ni, ukur baju badan sendiri. Okey, ukur baju badan sendiri. Banyaklah dia Malaysia ni hebat, bila ni masuk Ramadan dia akan jadi pakar puasa. MH370 hilang, semua jadi pakar aviation. Okey.
isu Cadbury dia pula akan jadi pakar kimia sekejap, kemudian dia jadi mujtahid mutlak, sampai Malaysia ni jadi sesak dengan mujtahid mutlak. Okey, orang cerita lain ke benda lain. Semua benda menjadi ijma' bahawa ia telah pun, babi telah pun diharamkan. Macamlah yang bagi kata tak boleh tu, kata babi dihalalkan kan. Jadi perkara yang penting adalah belajar. Wallahu a'lam, saya setakat tu dulu. Dan semoga kita sampai pada Ramadan, kita diberikan kesihatan dalam Ramadan, dan Allah menjadikan keseluruhan amalan kita itu diterima dan dijadikan sebagai modal untuk kita masuk ke dalam syurga. Kalau nak kata amalan kita masuk kita syurga, kita tak mampu. Tapi kita berpegang kepada hadis yang sahih. Nabi kata puasa dan Quran itu akan menjadi medium kita masuk ke syurga. Dia akan bawa di hadapan Allah. Dia akan kata, ya Allah, dia telah pun menahan syahwat dan juga makan dan minum ketika siang hari kerana aku. Puasa akan bawa di hadapan Allah. Quran akan kata di malam hari dia tak tidur kerana aku, wahai Allah. Maka kita dimasukkan ke dalam syurga. Kerana keduanya, kata Nabi, fayushfa'an, maka keduanya memberikan syafaat disebabkan Quran dan juga puasa. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tak ada? Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum min alladhina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah yaj'alna min al-muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.